Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga kami di sini mendoakan anda semua tak kira di mana sahaja anda berada dalam keadaan sihat sejahtera, terutamanya tenang, sabar dalam mendepani pelbagai isu, terutamanya ketika ini kita berdepan dengan isu global, bukan sahaja dalam negara tetapi isu melibatkan seluruh negara-negara, iaitu isu COVID-19 ataupun COVID-19. Tapi insya-Allah tenang-tenang sahaja, percaya atau tidak para penonton sekalian, ilmu itu adalah kuncinya, tunjangnya untuk kita dapatkan segala pencerahan, dapatkan segala jawapan dan dapatkan ketenangan. Dan hari ini ilmu itu dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Untuk hari ini, hari Sabtu di hujung minggu, insya-Allah kita manfaatkan masa di hujung minggu ini 21 Mac 2020 bersamaan dengan 26 Rejab 1441 Hijrah, dan saya Da'i Hadari temankan anda. Bukan saya seorang sahaja, di mana hari ini kita akan bicarakan topik kita wabak. Sikap kita bagaimana? Dan kita terus bersama dengan, saya perkenalkan insan yang akan memberi pencerahan kepada kita, guru saya, insya-Allah guru kita semua dan juga orang kampung teman, iaitu Al-Fadhil Ustaz Halim Din. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dia kena salam COVID dulu. Salam COVID orang kata. Ya. Betul. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah setakat ni. Mudah-mudahan dipelihara, dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah. Ustaz ke sana kemari semalam dari Perak ya Ustaz ya. InsyaAllah moga-moga ada pencerahan pada topik kita hari ini, insyaAllah. Cumanya kepada anda semua, insyaAllah jika ada soalan nak diajukan, bagaimana caranya Da'i Hadari? Okey, boleh terus sahaja ajukan soalan. Yang pertama, hubungi kami di pagi ini 0355690349. Itu talian untuk anda hubungi kami secara telefon lah. Ataupun anda boleh sahaja menggunakan aplikasi WhatsApp yang kami sediakan juga. Taliannya 011-1233-6480, ataupun boleh terus sahaja ke Facebook kami, iaitu Tanyalah Ustaz TV3. Alhamdulillah, selesai saya maklumkan kepada anda semua bagaimana cara untuk tanyakan soalan. Baiklah Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Lafaz kita mulakan. Dalam ruang lingkup perbincangan kita berkenaan sikap dan tindakan kita dalam mendepani isu, iaitu isu wabak peringkat global, iaitu COVID-19 ni. Sebenarnya bagaimana? Sebenarnya Islam mengajar kita beberapa elemen, iaitu sabar, tenang dan berikhtiar dalam mendepaninya. Sebagai mukadimah, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nassarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih pada Da'i Hadari sebagai antara pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Kita membicarakan tajuk berkaitan dengan wabak sikap kita bagaimana. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton, adik-adik, kakak-kakak, ibu bapa yang dirahmati Allah sekalian, dalam keadaan suasana yang kita tahu pada hari ini, kita nampak sikit agak mengejut, bukan sikit lah kita kata, banyak rasa mengejut, dan dalam keadaan kita terkejut, mengejutkan dengan suatu wabak yang sedang melanda, bukan kata di dalam suatu daerah, bukan sahaja di dalam suatu negeri ataupun negara, tetapi sudah menjadi peringkat global ya, kepada Da'i Hadari, bila mana satu dunia digemparkan dengan wabak COVID-19 ataupun sebelumnya coronavirus. Jadi dalam suasana kita sedang berada di dalam rumah pada waktu dan saat ini, ataupun disebut sebagai MCO. MCO ni apa dia? Movement Control Order, ataupun perintah kawalan pergerakan yang mana diisytiharkan oleh pihak government kerajaan kita daripada 18 Mac sehingga 31 Mac, dan banyak perkara yang kita boleh muhasabah ya, kita mencari hikmah daripada musibah yang melanda. Dan sudah tentulah apa yang dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang beriman. Kita melihat ya Da'i dan sidang tuan-tuan perempuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan bahawa Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Satu yang disebut qudrah, yang kedua sebagai iradah. Maknanya Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang menghendaki. Tidak ada suatu kuasa yang boleh menahan ataupun boleh melawan ataupun over daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah
suatu ujian iman bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak metik dalam surah Al-Baqarah ayat 155 156 tuan-tuan sidang penonton sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwal minal anfus was thamarat wa basyyiris sabirin. Pada ayat yang ke-155 surah Al-Baqarah, Allah menyatakan bahawa dan telah kami, kata Allah, menguji, ibtila. Allah telah menguji kamu, yakni umat manusia. Yang pertama Allah menyebut, yakni suatu perasaan al-khawf, ya, suatu perasaan takut. Sama ada kita takut pada musuh ataupun takut dengan sesuatu. Dan yang kedua, Allah menyatakan bahawa ujian itu yakni dengan kekurangan makanan. Dan yang ketiga, Allah uji dengan kekurangan harta benda. Dan yang keempat, Allah menguji dengan kematian, musibah kematian. Dan yang akhirnya kelima, Allah menguji dengan kemusnahan tanam-tanaman. Dan ending akhir ayat itu Allah menyebut wabashirus sabirin. Dan hendaklah kamu bersabar. Sehingga Allah menyatakan berita gembira. Orang yang menghadapi musibah yang disebutkan tadi, yang dikatakan ketakutan, ujian dengan kekurangan makanan ataupun kelaparan, minuman tak ada, kurang air pun masalah, kemudian dengan ujian kekurangan harta benda, masalah ekonomi umpamanya, begitu juga dalam keadaan Allah menguji musibah kematian dan kemusnahan tanaman. Sehingga akhirnya berita gembira bagi orang yang sabar. Artinya Allah nak menuntut kepada hamba-Nya setiap apa musibah, setiap apa pun yang Allah berikan sebagai satu ibtila, ujian, maka kita dalam bahasa hari ini kita kata jangan kita panik, jangan kita gelabah, jangan kita gusar. Kenapa? Itu adalah suatu sunnatullah. Makna sunnatullah, apabila musibah yang menimpa kepada makhluk ataupun hamba-Nya, itu adalah sunnatullah. Maka itu adalah suatu keyakinan bagi hamba-Nya kepada Allah. Tidak ada kuasa lain yang menjadikan, melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah pada ayat yang ke-156 Allah menyebut wa idza asabathum musibah. Apabila kamu ditimpa, dilanda musibah, hendaklah kamu menyatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang disebut kalimah istirja'. Sesungguhnya Allah menyebut, hendaklah kamu berkata bagi orang yang beriman, sesungguhnya kami kepunyaan Allah, kami daripada Allah. Maka kami, da'i hadarin, tuan-tuan, sidang penonton sekalian, kita akan semuanya kembali kepada Allah. Begitu juga, segenap apapun masalah hidup kita, ataupun sejenis apapun penyakit, disease, maka datangnya juga daripada Allah dengan takdirnya. Dan Allah jugalah yang berkuasa untuk mengangkat kembali segala jenis penyakit, virus, whatever, wabak dan seumpamanya. Sebab itulah kita yakin bahawa bila kita sebagai hamba kepada Allah, betapa kerdirnya, sidang penonton sekalian, kita sebagai hamba kepada Allah, betapa kerdilnya kita di sisi Allah. Maka segala ego, segala kesombongan, ketakburan dan apa juga jenis manusia yang membantah kuasa Allah Subhanahu wa taala, persilakan kembalilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kamu dengan iman yang tajalli, kembalilah kamu dengan keyakinan yang kesungguhan. Insya-Allah kita akan rasa suatu ketenangan, dan kita rasa walaupun dia suatu musibah, tetapi insya-Allah kata ulama ada 3 jenis musibah. Yang pertamanya disebut sebagai musibatul jaza, yakni musibah balasan. Yang pertama disebut oleh ulama, musibah balasan kepada orang melakukan kemungkaran, kefajiran, kefasikan, kemaksiatan. Yang kedua kata ulama, tuan-tuan sekalian, iaitu disebut sebagai musibatul bala, iaitu musibah ujian kepada orang yang beriman. Yang ketiga, musibatut tarbiyah, yakni musibah tetapi untuk beri pengajaran. Mungkin barangkali kepada seluruh umat manusia, apa yang Allah larang, apa yang Allah perintah, apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang, maka hendaklah kamu ati Allah, taatlah kamu kepada Allah. Maka hendaklah kamu jadi manusia yang ada ta'abudi. Bagi kita orang Islam yang beriman kepada Allah, maka kita kena zahirkan penyembahan kita kepada Allah, realitinya, lahirnya, zahirnya. Maka sekarang inilah apa yang ditimpa sekarang ini, suatu keadaan musibah, wabak dan seumpama dengannya, maka ini Allah nak uji manusia supaya bertenang dan sabar. Sebab berapa lama dah Nabi Ayub AS dalam keadaan nikmat, bila mana Allah uji Nabi Allah Ayub.
dengan keadaan derita, sakit kulit. Ada setengah riwayat menceritakan sehingga kulit dengan tulang sahaja yang tinggal pada Nabi Allah Ayub. Sehingga dihalau da'i, tuan-tuan sekalian, punya dahsyat ujian yang Allah bagi kepada Nabi Allah Ayub. Diusir daripada rumah sampai duduknya di tempat pembuangan sampah. Maka ketika itu tidak ada apa lagi dah. Orang pun dah dia pulaukan Nabi Ayub dan semua tidak mendekati Nabi Allah Ayub. Makanan tak ada, kekurangan. Hartanya musnah, anak-anaknya dimatikan oleh Allah. Ujian yang cukup besar, tuan-tuan, kepada Nabi Allah Ayub. Kemudian sehingga isterinya tidak ada apa lagi nak dimakan, diminum, terpaksa bekerja. Lalu bila mana majikan mendapat tahu bahawa ini isteri Nabi Allah Ayub, lalu diberhentikan. Kenapa da'i? Kerana takut yang kata virus, yang kata penyakit pada suami itu disebarkan ataupun disebut spread, ya, akan tersebar, akan orang kata berpas-pas ataupun dia akan tersebar kepada orang yang lain begitu cepat. Akhirnya diberhentikan kerja. Isterinya tidak ada apa lagi. Nak dimakan, diminum, nak beli barang makanan tak ada, tuan-tuan. Nak beli barang minum dan seumpama keperluan hidup tak ada. Sehingga akhirnya menjual spit sanggul ataupun kita kata macam spit rambut lah macam tu. Itu yang ada dijual. Betapa sedihnya dikisahkan dalam satu kitab Qisasul Anbiya. Imam Ibn Katsir menceritakan ketika itu bagaimana kata isterinya Rahmah. Wan Rahmah kata kepada suaminya Nabi Ayub, "Abang, sesungguhnya abang bukankah Rasul Nabi? Ya, abang doa maka cepat makbul abang." Lalu kata Nabi Allah Ayub, "Wahai Rahmah, sesungguhnya berapa lama kita nikmat dan berapa lama dalam keadaan kita ni ditimpa musibat." Maka Nabi Ayub nak tengok macam mana kesabaran. Ya, dirinya dah memang sabar. Tengok pula isteri dia. Betul lah bang, 70 tahun ya da'i yang katakan tadi Nabi Ayub sebut 70 tahun, dia isterinya kata 70 tahun dalam keadaan nikmat. Maka baru 7 tahun abang kita dalam keadaan musibah. Kita berapa hari baru COVID-19, lebih kurang 3 bulan lah. Ya, gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, tuan-tuan. Lebih kurang baru 3 bulan. Betapa sabarnya kita nampak. Ini sebagai satu sentikan semangat untuk kita bagi orang yang beriman melihat. Kalaulah kesabaran Nabi Allah Ayub dan isterinya 70 tahun Allah bagi nikmat, baru 7 tahun musibat. Maka perlu kita sabar. Ini sebagai ujian. Sebab kesabaran itu kebiasaannya akan diiringi dengan kejayaan dan kemenangan. Kerana itulah sikap kita, ya, da'i dan sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila menghadapi wabak COVID-19 yang berlaku sekarang ini, maka apa tindakan kita sebagai masyarakat, kita sebagai manusia, dan kita dalam konteks memikirkan apa yang berlaku ini dari sudut Islamnya, sudah tentulah ditekankan aspek kesabaran. Wa basyiris sabirin, berita gembira kata Allah bagi orang yang bertenang, bagi orang yang sabar. Dan tindakan daripada sabar itu disebut oleh da'i tadi, bagaimana perlunya kita berikhtiar. Maknanya qada dan qadar Allah itu bukan hanya dibiarkan ataupun didiamkan. Ya, seumpama i'tikad Jabariyah menyatakan bahawa seumpama manusia ini kapas. Ya, bila kapas maknanya dibiarkan, diterbangkan oleh angin. Tetapi bila kita berpegang dengan i'tikad akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tuan-tuan sekalian, maka hendaklah kita ada yang pertama yang disebut sebagai ikhtiar, kemudian kita berdoa, kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Maka Allah sebut, ya, di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-51, sesungguhnya katakanlah wahai Muhammad, la yusibana, tidak akan menimpa musibah, tidak akan menimpa suatu malapetaka, bala bencana yang disebutkan tadi, illa ma kataballahu lana, melainkan apa yang telah ditentukan, apa yang telah ditetapkan. Kita sebagai yang meletakkan i'tikad kita Ahlussunnah wal Jamaah, tuan-tuan sekalian, Allah menyebut di situnya illa ma kataballahu lana, bukan maksud dibiarkan, bukan maksud kita dalam keadaan tidak berusaha ikhtiar. Maka setiap individu, ya, sekarang ini masyarakat dan kita menjadi umat Islam, maka hendaklah kita meletakkan huwa maulana, Allah itu sebagai pelindung. Allah perintahkan kita supaya berikhtiar. Kemudian wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin, bagi orang yang beriman, mereka hendaklah berpegang kepada satu prinsip, bertawakal kepada Allah, iaitu hendaklah kamu berikhtiar dulu. Kemudian kita perbanyakkan doa, tiap-tiap hari berdoa, solat dalam keadaan kita tadi MOC tadi kan, apa dia movement, apa dia MCO,
movement control order. Makna kita dalam keadaan hari ini duduk di rumah tak keluar tuan-tuan. Banyakkan solat berdoa, banyakkan solat berdoa, muhasabah, memikirkan. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan, melenyapkan dan mengangkat segala musibah yang sedang berlaku di seluruh dunia. Amnya. Wallahu a'lam. Baiklah, wabasyiris sabirin, kabar gembira buat mereka yang sabar ya Ustaz ya. Sebenarnya apa yang Ustaz sebut itu juga ada disalah ertikan juga Ustaz. Apabila dinyatakan sebagai sabar itu mati bila-bila pun mati, kat mana pun mati. Ada juga yang berpandangan sedemikian. Tapi insya-Allah kita akan simpan dulu soalan tu, nanti kita akan tanyakan macam mana pula, adakah ia benar atau tidak. Jadi insya-Allah selepas ini akan ada soalan yang kita akan ajukan lagi. Terus setia bersama kami, Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua terus setia bersama kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Walaupun kita tidak dapat pergi ke mana-mana, kurang aktiviti luar, insya-Allah tenang sahaja. Inilah masa untuk kita sebenarnya positifkan diri kita bersama dengan ahli keluarga yang tersayang, insya-Allah. Baiklah, masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Halim Din, kita bincangkan wabak, sikap kita bagaimana. Dan insya-Allah segala pencerahannya ada di sini. Dan tadi Al-Fadhil Ustaz telah menceritakan gambaran perbincangan kita untuk hari ini. Sebenarnya ada satu yang kita nak tanyakan Ustaz daripada soalan sahabat kita ni di Facebook. Nir Malasari binti Abdul Hassan katanya, Assalamualaikum Ustaz dan da'i serta kru Tanyalah Ustaz. Semoga sentiasa dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Soalan saya, apakah pendapat Ustaz tentang sikap suka menghukum? Ini pun masalah juga ni. Dan menyalahkan di kalangan ataupun dalam kalangan netizen, masyarakat, dikala wabak COVID-19 melanda negara kita. Bukankah sebagai manusia, kita seharusnya saling mendorong, saling menyokong dan mendoakan antara satu sama lain? Mohon pencerahan Ustaz. Ini yang sebut panik ni masalahnya ni. Okey, silakan Ustaz. Baik, sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dan terima kasih pada yang bertanya tentang masalah netizen tadi yang hadari dia menghukum maknanya dialah benda ni, benda yang terjadi ni dia tak selalu, dia sekali-sekali dan tiba-tiba bom meletup sekali. Dan memang Allah Subhanahu Wa Taala tu menjadikan sesuatu yang disebut musibah pengajaran ni, musibah tarbiyah ni, dia tak jadi tiap-tiap minggu. Dia tak jadi tiap-tiap tahun. Kalau tidak kita dah prepare dah, maknanya setiap tahun berlaku macam ni umpamanya. Bila berlakunya sekali dia meletup, kadang 10 tahun sekali, kadang 20 tahun sekali. Kadang sehingga ada yang 50, 100 tahun sekali. Jadi perkara ni memang menjadi suatu kejutan. Ya, dan sudah tentulah masing-masing akan buat satu apa dia panggil satu assumption, satu andaian ataupun ada mereka punya persepsi. Dan akhirnya bagi golongan yang tidak mempunyai ilmu, sama ada ilmu yang kita kata ilmu dunia, petah lagi lah kalau kita kata ilmu akhirat, maka tidak bersandarkan kepada disiplin ilmu dan natijah akibat daripada apa yang kita sebut. Ini menjadi masalah kepada masyarakat Islam keseluruhan. Sebab itulah dalam masyarakat Malaysia yang majmuk ni, da'i dan tuan-tuan sekalian, kita ada pakar-pakar. Kita sebagai orang Islam dengan cara Islam, kemudian dengan non-Muslim dengan cara non-Muslim, dan kita kena lihat orang yang lebih authority, yang pakar di dalam perkara yang sedang melanda ini, mereka lah yang sebenarnya yang sepatutnya mengeluarkan apa juga kenyataan, statement, dan begitu juga apa dia sesuatu yang boleh mereka nasihat, advice kepada seluruh masyarakat penduduk yang ada di sebuah negara. Kalau kita tengok macam mana China umpamanya, bermula daripada Wuhan, Hubei, China, mereka ada dia punya doktrin, mekanisme, macam mana masyarakat, macam mana rakyat mereka, mereka akan ikut follow apa yang ditentukan oleh pihak berkuasa, kerajaan mereka dan sebagainya. Dan nampak akhirnya hari ini kita nampak di Wuhan ni dalam keadaan nampak tenang dah sekarang. Dan kes-kes yang baru boleh katakan nampak tidak nampak sekarang. Dan kita kata sudah nampak kesembuhan penularan wabak COVID-19. Dan tiba-tiba negara-negara kita pula, negara yang
di Asia, kemudian ke Eropah dan sebagainya Meningkat, ya? meningkat. Setiap hari meningkat, setiap hari meningkat. Jadi timbul macam-macam orang kata apa dia latah daripada netizen, daripada orang ramai nak buat suatu hukuman dan macam-macam. Ada yang kata ini suatu datang daripada Allah. Ini bagi orang Islam ni. Macam Da'i sebut tadi, ya, kita orang Islam kita kena menerima qada dan qadar. Kemudian kita tak perlu takut, kita hanya perlu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu persepsi yang kita nampak terlalu rendah nilainya, seolah macam kita tidak diberi akal oleh Allah. Saya suka Ustaz. Apa yang Ustaz sebut ni, alang-alang Ustaz sebutkan tu, mungkin saya boleh nyatakan juga. Ada satu perbandingan yang sebenarnya tidak wajar, iaitu takut Allah atau takut virus atau takut wabak itu. Adakah ia wajar untuk dibuatkan perbandingan, sedangkan saya tertarik dengan satu yang dinyatakan oleh bekas mufti Singapura, iaitu Fatris Bakaram. Beliau menyatakan bukti takut kepada Allah ialah patuh segala perintahnya, terutama berikhtiar menjauhi keburukan. Komen Ustaz. Saya setuju apa yang disebutkan tadi. Sememangnya kita sebagai orang Islam yang beriman, kita berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maknanya konsep ikhtiar. Kalau dah kita tahu, ya, di situnya bermula kebakaran, contoh kebakaran rumah, hutan, whatever lah. Dan kita tahu di situ adanya kemudaratan. Takkan kita nak duduk lagi Da'i? Takkan tuan-tuan sekalian kita nak menyerah ini sebagai takdir, nak buat macam mana rumah aku terbakar, aku duduk diamlah dalam rumah, kan? Sehingga aku dibakarkan oleh Allah. Ini semua tak. Sebab itu ini suatu fahaman ala-ala Jabariyah. Perlu kita nyahkan, dan kita tidak perlu ambil suatu fahaman yang songsang yang boleh merosakkan akidah umat Islam, yang mana sudah tentulah kalau kita katakan masjid yang di situnya bermula kebakaran, kita takkan nak semayang di dalam tu. Hukum akal kata tak apalah, semayang kebakaran ini daripada takdir Allah. Kalau kita lari pun maka itu sebagai suatu tentu kudrat daripada Allah, kuasa Allah, kehendak Allah. Islam meletakkan perlunya kita usaha ikhtiar. Bagaimana kita usaha ikhtiar itu akan lari daripada suatu takdir yang buruk kepada takdir yang baik. Kan itu kita ambil dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11 Da'i hadari. Dan tuan-tuan sekalian, Allah menyatakan bahawa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalamnya maksud kita melihat kepada tafsirnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum itu ya, sehinggalah mereka yang mengubah nasib mereka sendiri. Artinya, kalau kita kata pepatah orang tua dulu, rezeki secupak takkan jadi segantang, kita tak boleh terima dah. Hakikatnya pada hari ini. Maknanya apa dia? Kita nak jadi orang kaya Da'i, perlu ada effort, ikhtiar, usaha. Kalau kita nak cari sesuatu makanan, maka kita kena keluar daripada rumah. Fantashiru fil ard, bertebarlah kamu di atas muka bumi, kata Allah. Tak boleh kita doa. Ya, betul, kita disuruh doa. Ya muddu yadahi yadumu yadahi ila sama. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Menadah tangan. Tapi tak cukup sekadar menadah tangan. Doa. Hendaklah kamu dahului dengan ikhtiar, usaha. Macam tu juga. Bila kita nak mengelak, nak avoid daripada wabak ini terus spread, menular, merebak ya, daripada seorang ke seorang, takkan kita membiarkan sesuatu yang kita tahu pakar, doktor, yang mereka spesialis, khusus, mereka ada kepakaran dan ilmu mereka menyatakan kalau sekiranya kita berada rapat di antara satu dengan yang lain dengan jarak yang terlalu rapat, tak sampai 1 meter, 1 meter yang disebut social distancing, kalau tak amalkan ini nasihat pakar, maka kemungkinan yang kata possibility, kita kemungkinan menerima suatu keadaan wabak tadi merebak cukup kuat, dan kita menjadi asbab pula kepada yang lain. Bayangkan, sepatutnya kita boleh menyelamatkan satu nyawa di Malaysia mengikut semalam berita 6.27 petang, maka sudah 3 orang yang dijangkiti COVID-19 di dalam negara kita telah meninggal dunia. Ini menunjukkan bahawa nampak ketidakprihatinan kita sebagai masyarakat. Kita tak fikir orang yang dijangkiti satu, kemudian orang yang sedang berusaha bertungkuh lumus nak menyelamatkan paramediknya, doktor, nurse-nya dan yang terlibat di hospital dan klinik dan seumpamanya. Allahu Akbar. Tak tahulah Da'i. Kalau kita tak ada hati perut, kalau nak sebut bahasa kasarnya gitulah, kalau tak ada tuan-tuan hati perut kita melihat orang yang bertungkuh lumus every day, tiap-tiap hari,
Sejak daripada bulan Januari, bulan Februari dah masuk bulan Mac. So dalam tempoh 2 weeks, 14 hari ni sampai 31 Mac, kalau kita tidak bersungguh-sungguh para hadirin, pada sidang penonton sekalian, kita tidak alert apa yang sedang berlaku ini, maka tidak mustahil, bukan kata impossible but possible, gelombang yang seterusnya menjadi lagi serius. Boleh lagi lebih dahsyat. Boleh lagi dahsyat. Sebagaimana yang pernah berlaku dalam satu keadaan wabak Spanish flu yang berlaku pada tahun 1918-1920, mengakibatkan ada kata ada 17 juta, ada kata 50 juta dan ada pendapat kata 100 juta yang mati dengan apa dia wabak Spanish flu, iaitu pada tahun 1918-1920. Adakah kita mahu kemelaratan keadaan ini berlaku berterusan? Kerana itulah setiap kita jangan cepat menghukum, tetapi masing-masinglah kita support, kita buat sokongan, membantu, tolong-menolong untuk meredakan keadaan. Kita orang beriman, maka kita berserah kepada Allah selepas kita berikhtiar, insya-Allah, mudah-mudahan Allah makbul. Baik, itu dia sikap kita untuk menangani isu ini, Ustaz. Kena ada gambling ataupun usaha bekerjasama kita. Ya. Setakat 5 petang 20 Mac 2020, ini fakta yang kita dapat daripada laman sesawang Kementerian Kesihatan Malaysia. Kes baharu adalah 130 kes dan jumlah keseluruhan kes adalah 1030 orang. Dan kes aktif yang sedang dirawat adalah 941 orang. Dan sebenarnya, Ustaz, ya, mungkin Ustaz setuju dengan saya, fakta ini ataupun bilangan kes ini sebenarnya kita boleh tangani kerana sikap kita. Kalau kita berusaha sungguh-sungguh untuk tanganinya, insya-Allah segalanya boleh dipermudahkan, insya-Allah. Dan sekarang ini kita boleh lihat paparanlah di skrin. Inilah mungkin kita boleh sebagai info kita, insya-Allah. Mungkin kita boleh paparkan segera. Bagaimana? Tak apa. Sekejap lagi kita paparkan. Sekarang ini kita nak bersama dengan pemanggil di talian kita kini, Ustaz. Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hadari dan juga Ustaz Halimdin. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat aja, Umar? Alhamdulillah, saya sihat. Ustaz sihat, Dai sihat ya. Alhamdulillah. Haji Umar macam mana, duduk di rumah aja lah ya? Ya, nampak gaya begitulah. Ini Dai dan juga Ustaz dah. Dan macam mana ya kita tak menghadapi ujian yang begini rupa ya. Jadi soalan saya begini, Ustaz, saya nak tanya Ustaz ya. Ada segelintir, bukan semua Ustaz ya. Ada segelintir yang mengatakan ini adalah ujian ya. Ada segelintir mengatakan itu biasalah. Kalau dulu jerebu, kalau dulu SARS, kalau dulu macam-macam sesama burung dan bagai-bagai yang datang penyakit. Benda ni bukan apa sangat, dia kata benda ni akan hilang, tak lama lagi akan pulih seperti sedia kala. Apa nak kita nak beria sangat, dia kata nak apa sekat apa gerakan kita dan sebagainya. Jadi mereka menganggap ini sebagai satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga yang mengatakan itu perkara biasalah, tak ada apalah, kalau dia nak mati juga, kata Atu Dai tadi. Jadi apakah perlu kita bersikap begini ke dalam masyarakat? Apa netizen yang dikatakan yang bertanggungjawab ataupun netizen yang prihatin dengan apa ujian yang datang ini sebagai satu ujian, dia kata nak uji sabar ke tidak kita ni. Pandai pula bercakap begitu, Ustaz. Jadi apakah boleh kita bersikap, masyarakat bersikap begini, perlu dihapuskan Pak, dikikis ataupun bagaimana, Ustaz? Atau saja biar je lah gitu, nanti kan hilang begitu je. Boleh ke kita bersikap sambil lewa begini, Ustaz? Itu soalan saya, Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang cantik daripada Haji Omar di Pekan Pahang, Ustaz. Bagaimana sikap sambil lewa ataupun pasrah, tak kena pada tempat ni? Ujian ni biasalah akan hilang. Jadi relax je lah. Sedangkan ada tindakan-tindakan yang perlu diambil. Silakan, Ustaz. Terima kasih Tuan Haji Umar Majid, Dai Hadari, tuan dan perempuan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Dalam surah Al-Qamar ayat 49, firman Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya ya Allah menjadikan suatu itu dengan takdirnya, yakni dengan ketentuannya. Apa yang Allah jadikan, apa yang Allah ciptakan berdasarkan biqadarin, maknanya ketentuan, ya, ketetapan dan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu
bila kita melihat kita sebagai orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah cipta apa pun, bukan hanya kepada penyakit yang sedang melanda, wabak yang sedang melanda. Setiap apa yang Allah cipta, yang mata melihat, yang telinga mendengar, dan juga apa dia yang lidah kita boleh bercakap, dan seumpama semuanya itu adalah suatu yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia dalam Islam ada konsep ya ilah sebab dan akibat. Dan bila kita lihat apa yang berlaku ini, mungkin ada sesuatu pengajaran yang Allah nak sampaikan. Memanglah kita kata nantinya akan diangkat balik. Tak lama lagi ni, ya, berapa hari lagi ni, seminggu dua tak seminggu dua ni dah kira 3 bulan ni. Berapa hari lagi kita nak Ramadan. Ya, kita tengok macam mana Allah uji juga para asatizah, pendakwah-pendakwah. Patutnya ni bulan ni, kira bulan Isra Mi'raj ni, apa dia da'i hadari, kita habis dah cancel semua ceramahnya, forum itu ini apa semua. Ya, maknanya apa dia? Suatu perkara yang Allah uji ni bukan hanya kepada seseorang, melibatkan semua. Maknanya setiap bangsa, setiap agama, apapun kita lihat, Allah Subhanahu wa taala nak meletakkan kamu sesungguhnya. Bagi orang yang benar-benar yakin kepada Allah, maka yang pertama tadi itu satu qada dan qadar. Dan begitu juga bila Allah jadikan mesti ada sesuatu pengajaran yang Allah nak sampai. Nabi SAW menyatakan di dalam sebuah hadis Bukhari, ya, da'i hadari, tuan-tuan sekalian. Nabi kata apa dia? Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Nabi kata ada 2 nikmat yang Nabi kata maghbunun, terpedaya, tertipu, lalai dan cuai, fihi ma katsirun minan nas, padanya oleh ramai umat manusia, kata Rasulullah. Maknanya ada 2 nikmat ramai manusia terpedaya, lalai dan cuai. Apa nikmat tersebut? Nabi kata yang pertama as-sihhatu. Yang pertamanya nikmat sihat, yang keduanya al-faragh, yakni nikmat kelapangan masa. Hadis sahih. Bila Allah bagi suatu nikmat sihat, mungkin bangkali tadi kita lalai dan cuai kepada Allah. Kita tak mahu mentaabudkan diri kita kepada Allah. Diri kita ni sebagai hamba, kerdilnya kita di sisi Allah. Allah jadikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surah Az-Zariyat ayat 54-56. Tidaklah kami ciptakan, jadikan jin dan manusia, tetapi hendaklah mereka itu, kata Allah, beribadat, mentaabudkan diri kepada Allah. Bila mana Allah jadikan manusia dan nikmat sihat yang ada itu, mungkin bangkali kita banyak lupa dan lalai kepada Allah. Lidah kita da'i, tuan-tuan sekalian, payah untuk zikrullah. Nak bangun tahajud malam, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi hikmah bila berlakunya wabak COVID-19, dalam keadaan hari ini kita duduk di rumah, tangan keluar siang malam, banyak tak hikmah yang kita rasa? Betul, banyak masa aku dulu aku buang begitu saja, tapi sekarang bila aku duduk di rumah, nampak banyak sepatutnya aku boleh buat. Aku boleh baca Quran dalam tempoh 2 minggu, 10 hari da'i, mungkin ada yang khatam 30 juzuk Al-Quran. Itu nikmat yang dia dapat, dia menjiwai, dia hayati. Begitu juga dalam tempoh 14 hari ataupun 10 hari. Bagaimana dia boleh mentelaah banyak kitab-kitab. Dia membaca banyak kisah-kisah para Nabi Rasul yang disebut asyaddun nas balaan al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amsal fal-amsal, kata Rasulullah. Bila mana Nabi kata sesungguhnya ujian yang paling berat yang Allah timpa kepada manusia, balaan al-anbiya, iaitu kepada para Nabi dan Rasul. Dalam masa yang ada da'i, tuan-tuan sekalian, kita lihat qasasul anbiya, daripada Nabi Allah Nuh, Allah uji nak hampir 1000 tahun berjuang berdakwah. Begitu juga Nabi Allah Hud, Nabi Allah Saleh, sehinggalah Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita lihat, Allah suruh kita fikir, mu ni aku bagi masa lama dah. Hidupmu berapa tahun dah? Umur 60 tahun, 50, 60, 70 tahun. Mu ni jauh dengan aku, kata Allah. Tapi bila mana berlakunya wabak seperti ini, setidak-tidaknya keinsafan diri, kesedaran diri, awareness yang kita rasa selama ni, Masya Allah, waste time, yang kita buang masa terlalu banyak, tak terkira. Yang kita nak semayang 2 rakaat subuh pun malas, yang kita nak zikir sikit pun malas, nak baca Quran 10 ayat sehari pun malas. Tetapi bila datangnya wabak, masing-masing nak bermunajat kepada Allah, masing-masing nak kaitkan dirinya kepada Allah, masing-masing nak
meletakkan jambatan diri dia dengan Allah melalui doa, melalui ibadah dan seumpama. Inilah hikmah daripada musibah yang berlaku. Sebab itulah apa yang disebutkan tadi, insya-Allah mudah-mudahan kita meletakkan, teruskan usaha kita dengan usaha spiritual rohani kita, dan begitu juga dengan cara duniawi, insya-Allah mudah-mudahan kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dikaitkan masa ni Ustaz, sebelum ni yang bekerja kata tak ada masa, yang ke sekolah jarang berjumpa ibu bapa, tapi bila berlaku ni juga ada antara hikmah ni ialah di sinilah masa untuk kita rapatkan hubungan sesama keluarga. Tapi ada juga masalah tu Ustaz, dah duduk sekali dalam satu rumah, asyik duk pegang telefon bimbit pula. Sama-samalah fikirkan, insya-Allah. Baiklah, selepas ini Ustaz, kita akan tanya lagi. Banyak lagi kita akan bincangkan. Terus setia. Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah para betul sekalian, ada satu hebahan yang kami sama-sama nak kongsikan pagi ini, dan insya-Allah sama-samalah tolonglah bekerjasama. Baiklah, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menasihatkan peserta-peserta yang telah menghadiri istimak tabligh di Masjid Seri Petaling Kuala Lumpur dari 28 Februari hingga 1 Mac 2020 segera menghubungi pejabat kesihatan daerah untuk membendung penularan jangkitan COVID-19 serta menghubungi CPRC di talian hotline-nya untuk sebarang bantuan. Nombornya ialah 0388810200 ataupun 0388810600 ataupun 0388810700. Seperti mana yang tertera di kaca TV anda. Tolonglah bagilah kerjasama, insya-Allah sama-sama kita sepakat membawa berkat, sama-sama kita basmi, kita perangi Ustaz, kita boleh guna perkataan untuk perangi wabak COVID-19 ini, insya-Allah. Itu ikhtiar kita. Baiklah Ustaz, jika kita lihatkan kepada perbincangan kita wabak, sikap kita bagaimana? Sikap tu Ustaz, ya. Mas Ripahno di Facebook ni ada berkenaan sikap ni Ustaz. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam. Adakah kita perlu redha dan bersangka baik dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala? Di samping itu, adakah kita perlu kepada doa, usaha, ikhtiar dan tawakal? Apakah pandangan Ustaz bagi orang yang berdoa tanpa usaha, ikhtiar dan tawakal dalam menghadapi wabak seperti COVID-19 yang berlaku sekarang? Sekadar doa aja. Dan ada yang hanya bertawakal tanpa usaha dan ikhtiar. Macam kita sebut tadi lah Ustaz, nak mati-mati juga. Silakan Ustaz. Baik, sebelum saya nak menjawab Da'i Hadari dan tuan-tuan penonton sekalian, saya nak tambah sikit tadi berkaitan dengan pengumuman tentang jemaah tabligh tadi. Diminta supaya kita sukarela pergi ke klinik ataupun melaporkan. Declare lah. Kita tadi macam tu diperintahkan oleh pemerintah. Dalam surah Al-Anfal ayat 73 saya teringat bagaimana Allah sebut walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, kata Allah. Apa maksud dia tuan-tuan sekalian? Sesungguhnya orang kafir di antara mereka ni tolong-menolong, bantu-membantu di antara satu sama lain. Tetapi kata Allah, illa taf'alu, bila kita ni sebagai orang yang disebut hamba, orang Islam, kita lah tadi contoh kalau jemaah tabligh, please lah kita kata tolong, sebagai kita umat Islam dan faham dengan agama. Kita baca hadis, kita baca Quran, kita iktikaf di masjid, kita bertabligh ke sana ke sini. So, please sila. Apa yang disebut oleh Allah tadi, kalau kamu illa taf'alu, kamu tak berlaku, kamu tak berbuat. Sebagaimana Allah buat perumpamaan orang kafir pun mereka bantu tolong menolong di antara satu sama lain, each other. Kalau kamu tak buat macam orang kafir buat, kata Allah, kamu tengok takun fitnatun fil ard, akan berlaku fitnah, yakni kekacauan, fitnah yang cukup hebat pada waktu itu. Allah tambah ending akhir itu, Allah kata wa fasadun kabir, maka akan berlaku kerosakan yang lagi dahsyat. Ini ketegasan. Kita kata no compromise. Kalau ini sebagai satu ketegasan daripada Allah 1400 tahun dulu dalam Al-Quran,
So kita sebagai hamba Allah yang kita takwa, yang kita iman takwa, maka relakan diri kita, laporkanlah apa yang diperintahkan oleh pemerintah kerana berdasarkan kaedah fiqh yang kita ambil tasarrufu, yang disebut tasarruful imam ala ra'iyatin manutum bimaslahah. Apa pun yang dilakukan oleh pemerintah, oleh penguasa kerajaan, maka mereka tertakluk kepada bimaslahah. Maknanya ada kepentingan, maknanya ada sesuatu yang logik, yang betul-betul berkait dengan apa yang sedang berlaku sekarang. Itulah di antara untuk menambahkan tadi daripada pengumuman kesedaran kita semua, insya-Allah. Dan balik kepada soalan tadi Da'i, ialah kita tadi disebut sebagai orang Islam. Adakah hanya kita berdoa pasrah begitu saja? Itulah baca doa Allahumma barik lana, makannya tak. Makannya tak pun tak ada. Contoh sekarang ni pula ada pula yang jenis mayang pakai niat, tak perlu mayang fizikal, tak perlu sujud, tak perlu tidak. Cukup dia kata sembahyang pakai niat. Inilah masalah. Tapi makan tadi tak perlu, tak boleh niat pula kan. Bila mana minum sekadar tak boleh niat. Je tak. Nah, jadi maknanya ginilah. Kita macam contoh anak kita nak ambil SPM. Macam mana bertungkus lumuh kita tuan-tuan sidang penonton sekalian, yang apa dia tambahan tuitionnya, mathnya, sainsnya, geografinya apa semua. Kita nampak di situ pun usaha kita bukan main-main. Ya, usaha kita sungguh-sungguh. Bila anak dapat straight A, dapat 12A, 9, 10A, macam mana jiwa hati kita? Allah, berdebuh kita kata, berbaloi dengan usaha. Maknanya berbalik mesti ada usaha. Sebab itu Nabi SAW usaha tak? Supaya apa dia? Supaya tidak merebaknya wabak taun pada waktu itu, maka Nabi kata, kita jangan pergi ke tempat yang sedang dilanda wabak taun. Dan orang yang berada di situ, di kawasan, di kampung, di daerah, di negeri yang sedang dilanda wabak taun, penyakit, maka jangan keluar daripada kawasan. Ini suatu usaha Da'i. Ini yang katakan tuan-tuan, ikhtiar. Bukan maksud kita pasrah, kita tak peduli dengan apa yang diperintahkan oleh pemerintah umpama sekarang. Tapi bila Ustaz, kita balik kampung siap. Yang tu beraturnya beli tiket bas baru ni. Kemudiannya jalan dah macam hari raya pula. Waktu bila diisytiharkan MCO ni yang katakan Movement Control Order. Ya? Bila mana kerajaan isytiharkan, iaitu suatu apa dia? Suatu larangan keluar daripada rumah. Kita pula seronok-seronok pula pergi pasar, adanya pasar malam, pasar tani. Tapi Alhamdulillah Da'i, nampak sehari dua ni dah sikit-sikit dah. Ya, ini suatu kita kata suatu pendidikan. Ya? Nak menyedarkan manusia ni memang macam itulah. Mula-mula harap-harap hari ini dan esok dan seterusnya kita patuhlah kepada apa yang disebutkan sebab sikap. Ini di antara usaha. Ini yang dikatakan ikhtiar. Tapi kalau kita tak berusaha, tak ikhtiar, macam tadilah. Masing-masing buat hal sendiri, masing-macam biasa. Pergi kerja dan seumpama dengannya. Dan bila mana dah diberi cuti umpama macam ni, dilarang keluar daripada rumah, kita ambillah masa ni, orang kata take time, sebagai usaha kita, ya, dengan usaha yang kita kata dunia pun kita buat, dan usaha dengan cara akhirat pun kita buat. Bahkan bertambah lagi. Masa kita banyak di rumah dengan baca Quran tadi yang saya sebut, kemudian malam pula boleh bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu nampak, bila kita lihat Islam, bila letaknya situnya usaha dulu, kemudian baru berdoa, kemudian baru tawakal pasrah. Apa-apa yang berlaku ending itu, maknanya kita serah kepada Allah. Kita akan rasa tenang. Ini balik tadi kepada sabar dan tenang. Selepas kita ikhtiar, kita akan relax, keep calm. Kita kata, kita letak diri kita dalam keadaan tenang. Jiwa kita bagaimana? Macam kita. Kita tak takut mati sebab apa dia? Kita sudah ada persiapan Da'i. Kita buat persiapan, persediaan, kita taat kepada Allah, sembahyang tak tinggal, baca Quran apa semua, dan pada masa yang sama kita tinggalkan maksiat jahat. Bila kita nak mati, kita rasa takut tak? Yang takut nak mati Da'i, orang yang tak ada persiapan, orang yang tidak ada persediaan. Nampak? Dia tak ada usaha ikhtiar. Sehingga apa yang berlaku pada diri dia, dia kata, biarlah Tuhan dah tetap takdir aku ni ahli neraka, biarlah aku jadi ahli neraka. Contohlah Da'i. Mana boleh tuan-tuan kita menyatakan dah ditakdirkan kita ahli neraka? Mana kita tahu? Sebab itu Nabi kata, boleh tak kenal ahli syurga dengan ahli neraka? A'rifu ahli nar wa ahli jannah. Boleh tak kenal ahli neraka dan ahli syurga? Maka Nabi jawab, qala na'am, boleh. Ya, betul. Kalau begitu ya Rasulullah, tak payah dah kita nak beramal dengan amal ahli syurga dan dah ditetapkan kita ahli neraka. Nabi kata dalam satu hadisnya, kullu muyassirul lima khuliqalah. Seseorang itu ditentukan ahli syurga dan dia beramal, dipermudahkan dia beramal untuk amalan ahli syurga. Nampak tak? Bila orang tu ditetapkan ahli syurga, dia
dipermudahkan oleh Allah untuk beramal dengan amanah ahli syurga. Begitu juga kalau dia ditetapkan ahli neraka, dia mudah nak lakukan sesuatu yang bersifat sebagai amalan ahli neraka. Apapun, balik tadi kepada ayat, Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum nasib suatu kaum sehinggalah dia yang mengubah diri dia. Kerana itu, bila kita nak ada duit, maka kita kena cari usaha rezeki. Orang fakir miskin terima zakat. Dia tak bolehlah kata tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun dia je yang nak zakat. Dalam keadaan kita ni sebagai pusat zakat, lembaga zakat di mana-mana negeri, kita bagi pancing, maka fakir miskin kena cari mata kail, kena cari Kena umpan. Usaha. Ini yang dikatakan usaha. Barulah kita nampak ada movement pergerakan yang baik, kita ada improvement, penambahbaikan, maka kita upgrade kita punya kualiti hidup. Begitu juga dalam nak merawat penyakit kita pun kita kena cari ubat. Mana boleh kita kata takdir? Dah takdir Allah jadikan kita demam, biar je lah dia baik sendiri. Mana mau? Paling kurang pun kita telan Panadol dah tuan-tuan sekalian. Begitu juga dengan wabak COVID-19. Ya, vaksinnya tidak ada lagi. Tapi sekurang-kurangnya masyarakat yang mana ada suspek tadi. So, mereka sukarela pergilah ke klinik ataupun ke mana-mana pusat kesihatan ataupun hospital. Buat declaration. Saya ni terlibat dengan gini-gini, ada kontak dan sebagainya. Itu yang terbaik. Kalau mantan Perdana Menteri pun declare ada kontak dengan seseorang dan dia sendiri sukarela kuarantin diri dia di rumah, kita apatah lagi sebagai bukan mantan Perdana Menteri, bukan mantan pemimpin. Jadi itulah antara lebih kurang dah, insya-Allah mudah-mudahan kongsinya. Saya sebenarnya Ustaz kadang terfikir juga betapa kita ini panik, malunya kita sehingga kan yang amat berhormat Perdana Menteri ajar satu-satu perkara dalam perutusannya, termasuklah sampai mencuci tangan, sampailah sehingga duduk di rumah kuarantinkan diri, duduk diam-diam, sampaikan yang amat berhormat Perdana Menteri ajar bagaimana cuci tangan. Saluran apa untuk dilihat di kaca TV pun sampai yang amat berhormat Perdana Menteri ajar supaya kita tenang. Sedangkan sepatutnya kita dah dewasa. Kitalah fikir sendiri Ustaz ya. Allahu Akbar. Baik Ustaz, satu soalan yang mungkin sebagai cadangan juga tetapi ditanyakan oleh Sir Rasid Cikci ni di Facebook. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Katanya, adakah aktiviti-aktiviti yang bermanfaat seperti menambah baikkan mutu bacaan Al-Quran, memperbaiki solat, ni tahsin ibadah lah ni, ibadah-ibadah lainnya dan aktiviti yang berfaedah lainnya dapat dilakukan sepanjang perintah kawalan pergerakan pihak berkuasa supaya masa bercuti ataupun ketika ini dipenuhi sebaik yang mungkin. Ini cadangan. Adakah ia benar? Bagi kita lah Da'i Hadari, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, bila kita baca balik surah Al-Asri, Allah bersumpah wal asri, demi masa, kata Allah, innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia itu, kata Allah, insan itu dalam keadaan kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali mereka yang pertama yang beramal dengan amal yang soleh, sehinggalah mereka yang menyampaikan dengan kebenaran dan juga dengan kesabaran. Bila kita lihat, inilah suruhan Allah sebenarnya supaya kita melihat nilai masa wal asri, al-asr. Bila sebut masa ni satu time, Ibn Qayyim Al-Jauzi menyebut masa itu adalah umur kamu itulah amalan kamu. Amalan kamu itulah sebenar-benarnya kehidupan kamu. Betapa banyaknya masa yang kita telah buang. Yang sibuk kerja dengan cara kerja lah, tak apalah, satu. Kemudian sibuk dengan macam-macam hal, yang game, yang sukan, yang itu ini apa semua, dengan hobi minat masing-masing. Betapa banyaknya masa yang kita buang. Tapi bila berlakunya musibah wabak COVID-19 macam ni yang sedang kita hadapi hari ini, kita nampak masa yang ada, ya Allah, kalaulah kita hadapi sungguh-sungguh masa hidup kita yang ada hari ini dengan perkara yang manfaat, sudah tentulah kita kata sesuatu yang cukup baik, yang sesuatu yang cukup mulia bagi seorang manusia. Sebab itulah yang disebut oleh Rasulullah bila dikatakan masa itu ibarat pedang. Ya, kalau kita tidak memanfaatkan masa yang ada itu, maka masa itu akan memotong seumpama pedang tadi. Kan itu kalau kita tidak melihat yang time masa yang banyak ini untuk dimanfaatkan dalam masa 10 hari 2 minggu ni, kalau betul-betul kita manfaatkan tuan-tuan, untuk keluarga satu, kemudian untuk ibadatnya kita kepada Allah, murajaahnya kita seumpama tadi, yang kita hari ini dalam keadaan quarantine time, kita change, kita ubah jadi Quran time. Allahu Akbar. Kita ubah jadi daripada quarantine time kepada Quran time. Kita nampak tak?
satu ayat yang saya baca tadi, ada yang catat di rumah saya nampak tadi. InsyaAllah mudah-mudahan. Bila catat tu tengok balik. Semak balik. Revise. Apa yang Allah sebut dari terjemahan. Kemudian tafsirnya bagaimana. Banyak ayat-ayat tentang musibah yang Allah sebut di dalam Quran. Lihat pula di dalam hadis Nabi SAW. Apa yang berlaku di zaman Rasulullah. Nabi juga bila mana waktu hijrah daripada Mekah ke Yathrib Madinah. Berlaku wabaknya demam. Walaupun tidak serius. Kemudian baca pula kisah sirah di zaman Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab umpamanya. Bagaimana zaman Sayyidina Umar berlakunya wabak ta'un yang mengakibatkan 25,000 orang meninggal dunia, termasuklah seorang sahabat yang dijanjikan syurga, ghairul hisab wal azab, berjalan di dalam syurga, kata Rasulullah, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Meninggal. Kenapa? Penyakit ta'un. Maka mereka itu, kata Nabi, dalam keadaan al-mat'un, mereka itu golongan yang syahid, Nabi kata. Kenapa? Wabak ta'un tadi, akibat matinya, maka matinya adalah mati syahid. Jadi banyak yang masa da'inya, tuan-tuan sekalian, kita boleh ambil, melihat kisah-kisah, manfaatkan. Bukan hanya yang kita ambil masa ni nak berehat dengan keluarga, tapi tadilah Quran, kita tasmikkan bacaan, kemudian masing-masing kita buat halaqah dengan anak, dengan inilah isteri. Masanya, Ustaz, inilah masa, yes. Allah This Akbar. time kita kata, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahi rahmat dan segera mengangkat musibah yang sedang melanda. Tuntutan kepada kita umat Islam ialah hablum minallah wa hablum minan nas. Cinta antara hubungan kita kepada Allah dan juga hubungan kita antara sesama manusia. Akan tetapi apa yang ramai terlepas pandang hanya menjaga hubungan dengan Allah, tetapi hubungan sesama manusia tidak dijaga. Antaranya pembelian panik. Kalau nak tahu apa soalannya, insya-Allah Ustaz, kita akan tanyakan tentang pembelian panik ni. Nanti kan selepas ini tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Para penonton sekalian, setiap hari pasti kita akan berdepan dengan pelbagai masalah, berdepan dengan pelbagai persoalan, dan ada juga ketika dalam kekangan genting ketika ini kita tertanya-tanya bagaimana, apa yang perlu dilakukan, dan segala jawapan itu penyelesaiannya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Segalanya berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Dan hari ini kita sangat beruntung Al-Fadhil Ustaz Halim Din bersama dengan kita. Dan Ustaz, tadi kita telah sentuh sedikit apa yang disebutkan sebagai hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita sesama manusia. Tapi sebelum tu Ustaz, saya bukanlah, kita nak positifkan. Mungkin Ustaz yang balik kampung ni kita tak pernah alami Ustaz, tak ada pengalaman Ustaz. Itu yang tiba-tiba fikir, oh lemak kalau jadi macam ni teringat mak ayah tu yang balik kampung tu. Bukan menyalahkan, tidak ada yang salah, ya. Okey Ustaz. Bila sebut tentang hablum minallah wa hablum minan nas ni, hubungan sesama manusia ni kadang dia terlepas pandang. Soalan daripada Imran Syakir, cantik soalan ni. Di Facebook katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana mahu menjelaskan wabak sebagai azab, peringatan atau ujian? Tadi saya rasa Ustaz telah menjawab soalan ini. Yang kedua, kita dilarang membuat pembelian panik. Ni nak sebut ni. Kerana akan mengakibatkan beberapa komplikasi ataupun kesan lainnya. Jikalau kita membuat pembelian panik kerana mendahului kita serta keluarga kita sehingga terpaksa menjejaskan orang lain. Maksudnya orang lain tak dapat keperluan. Apakah pandangan Islam dalam keadaan ini? Silakan Ustaz. Terima kasih yang bertanya, Da'i Hadari, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kita lihat pembelian panik ataupun panic buying ini suatu keadaan yang berlaku bila mana berlakunya keadaan seperti mana yang sedang kita hadapi sekarang ini. Bila diumumkan suatu perintah kawalan pergerakan. Jadi orang mungkin punya persepsi bahawa dalam keadaan nanti terbatas. Nak keluar nanti susah. Kemudian barangkali nanti harga barang-barang keperluan yang dia nak beli nanti mungkin akan naik sekali dua kali ganda. Itu di antara persepsi. Dan kemudian faktor yang lain juga mungkin barangkali nanti bila berlakunya seumpamanya darurat pula, curfew pula nanti kan. Jadi susah nak keluar sana sini apa semua. Macam mana nak makan nak minum dalam tempoh bukannya sekejap, lebih kurang dalam 10-14 hari. Jadi kerana itu faktor-faktor inilah menjadi kita jadi panik dan kita pun tidak memikirkan sesuatu yang akibat buruk mungkin berlaku. Ya,
Sebab kenapa kita kata tadi, hablum minan nas, kita kena jaga hubungan di antara kita dengan yang lain. Sebagai orang Islam sudah tentulah kita ada perasaan, kita ada jiwa, kita ada rasa simpati, kasihan. Kalau kita yang bolut semua sampai habis beras 20 guni kita beli ataupun 20 kampit, orang lain nak beli juga, dalam keadaan kita nampak di pasaran itu mungkin semakin sedikit bawang, itu ini, gula apa semua. Kerana itu bila kita lakukan sedemikian, kita nampak tergopohnya kita dan tidak sabarnya kita menghadapi saat yang runcing lah kita kata. Macam mana pun kita lihat nampak dalam peperangan, walaupun macam mana kita kata kalutnya dalam peperangan, sibuknya dalam peperangan, tapi solat kita tak boleh tinggal. Macam mana pun solat ada di dalam peperangan. Ada kaedahnya. Ada kaedah dalam Macam tu juga pembelian waktu kita kata runcing dalam keadaan kritikal macam ni. Kita tak boleh panik, kita tak boleh rasa macam, sebab kita kena ada simpati, kena ada belas kasihan. Sebab kerajaan sudah menyatakan bahawa jangan bimbang. Keperluan mencukupi. Ada kaedah bagaimana nanti kita sebagai pengguna, konsumer umpama, kita sebagai masyarakat, ya, ada laluan, ada lorongan yang diberi, ya, suatu orang kata apa dia kelonggaran oleh pihak kerajaan. Tidaklah terlalu ketat sampai tak boleh keluar rumah. Kita pun kalau tak boleh keluar rumah langsung, maksud langsung tak boleh pergi kedai, barangan kita tak cukup, nanti macam mana pula? Bukan sikit, berapa juta kita dalam negara Malaysia, 30 juta. Bayangkan 30 juta, lebih 32 juta mungkin bangkali sekarang. Maknanya penduduk 32 juta tak boleh pergi kedai. Kita kata suatu benda yang cukup mustahil. Ini bukan curfew, ini bukan zaman dahulu yang darurat. Tapi kita kata ini sebagai suatu perintah. Perintah apa dia? Perintah mencegah, melarang daripada kita terlalu berapat-rapat dengan orang. Sebab potensi. Bila kita berkeluar ramai-ramai, kemudian kita berasak-asak, nak beli barang dalam keadaan berebut. Satu tadi nampak dia jadi panic buying. Yang keduanya, potensi tadi. Chances kita, yang kata kuman virus tadi nak merebak, yang kata nak spread merebak tadi, mudah sangat. Ini langkah-langkah yang diambil oleh pihak kerajaan berdasarkan bermaslahah. Maknanya atas kepentingan rakyat. Masyarakat. Bukan selfish dah. Kerajaan pun tahu. Pemerintah tahu tanggungjawab mereka. Tapi kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat, kena bertindak secara orang kata apa dia, secara positif dan secara bertimbang rasa. Dan jangan kita dalam keadaan kabut. Lagi kita panik dah ini, tuan-tuan sekalian, lagi dalam keadaan kita kelang kabut, lagi menyusahkan dan bahkan menjadi lebih parah lagi keadaan yang berlaku. Sebab apa? Bila kita panic buying, orang akan ramai sekali-sekali berada dalam pasar raya. Pergi jayanya, pergi sana sini apa semua. Tapi kalau kita dalam keadaan tenang, tak apa kita kata aku nak pergi nanti kedai. Bila-bila masa ada. Macam sekarang ni buka, tak ada masalah. Yang dilarang, kita berada di tempat awam. Ada pasar tani, ada pasar malam. Yang tu tidak dibenarkan. Sebab itu perintah kawalan pergerakan sekarang ini, kita nampak ada hasilnya. Mula orang tahu dan orang nampak terdidik dah. Bila mana tak boleh keluar, maka ada sebab dah. Ya, ada sebab. Begitu juga beli barang ikut keperluan semasa. Kalau kita rasa habis nanti, kita akan beli balik. InsyaAllah barang-barang yang ada dijamin oleh kerajaan mencukupi. Itu tanggungjawab responsible pihak berkuasa dan kerajaan. Maka kita ikut sahaja perintah daripada ulil amri. Kerana itu juga di antara sebagai satu ketaatan daripada Allah dan juga Rasulullah SAW. Baik, ketaatan itu ada satu soalan yang cantik kita akan tanyakan kepada Ustaz kejap lagi tentang patuh kepada undang-undang ni. Biasalah Ustaz, bila dah panik buat pembelian panik ni. Sebab banyak benar tengok cerita zombie dulu. Itu yang masalahnya tu, sampai takut nak pergi lepas ni Ustaz katanya. Okey Ustaz, ini soalan sedikitlah kita sentuh tentang fiqh. Ini berteraskan ilmu. Sebab itu mungkin Ustaz boleh nyatakan juga kerana ilmu itu sangat penting dalam kita menghadapi isu ini. Soalan WhatsApp, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya pula, bagaimana ketika wabak ini, laungan azan ditambah ataupun kadang itu ditukarkan dengan lafaz sallu fi buyutikum. Pernah wujud ni, tular juga. Kita disuruhkan untuk solat di rumah atau di tempat masing-masing, terutamanya semalam Ustaz, iaitu solat Jumaat digantikan dengan zuhur. Tetapi ada juga sesetengah orang yang tidak faham lalu datang juga ke masjid untuk solat berjemaah. Adakah mereka ini seperti memperlekikan ajaran Nabi SAW? Sememangnya ada riwayat menceritakan bagaimana waktu sahabat, para sahabat
zaman Umar Al-Khattab tak silap saya. Ya. Bila waktu itu hujan, hujan apa dia terlalu lebat, maka ada di situnya rukhsah, keringanan yang mana kita tak semayang berjamaah di masjid tapi semayang di rumah. Maka dilaungkan azan seperti mana yang kita dengar satu buah masjid di Kuwait yang disebut sallu fi rihalikum ataupun disebut sallu fi buyutikum. Maknanya semayanglah kamu di rumah. Disebabkan apa dia? Faktornya hujan yang terlalu lebat. Maka tak pergi masjid tak apa, tapi semayanglah kamu berjamaah di rumah. Jadi semayang di rumah. Jadi ini telah difatwakan, maknanya suatu perkara yang harus. Sebab itu kalau kita nak menggantikan hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, maka selepas kita syahadu anna Muhammadar Rasulullah, kita sebut sallu fi rihalikum ataupun sallu fi buyutikum. Maknanya semayanglah kamu fi buyutikum, di rumah kamu. Kemudian Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini dari sudut fiqahnya, maknanya muazzin Bilal. Boleh praktikkan. Ni kita lama lagi ni sampai 31 Mac. Ya, kita habis saja saya ulang balik. Syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum. Nak ambil rihalikum boleh, buyutikum pun boleh. Bila tuan-tuan sekalian, bila kita dengar azan macam ni dalam sejarah saya lah umur 46 tahun. Ini pertama kali ni. Mungkin Naim pun macam tu. Sama umur ada teman pun. sama ya. Tak pernah hadapi ni. Tapi bila kita, inilah antara hukum fiqahnya, maknanya ya, orang kata banyak membongkar rahsia fiqah yang selama ni kita tak faham, kita ini tak tahu. Ilmu juga, Ustaz. Ini ilmu. Ini kata knowledge ni. Bila inilah waktu masa kita praktikal, maka dibongkar daripada apa? Daripada khazanah hadis-hadis Nabi, cerita sahabat dan sebagainya. Oh, mungkin ini yang kita tak tahu. Hari ini sudah kita dapat tahu. Maknanya satu hikmah. Itu maksud dia dari sudut hukumnya, boleh kita sebut sallu fi buyutikum. Dan itulah sebaik-baiknya kalau kita nak buat. Di Kuwait dah buat dan juga di tempat-tempat yang lain. Cuma kita rasa macam sayulah, sedih. Kenapalah suruh sembahyang dia. Sepatutnya hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Tiba-tiba tak suruh sembahyang ke masjid ataupun marilah sembahyang tu tak disebut. Ganti dengan sembahyanglah kamu di rumah. Macam satu benda yang janggal. Betul. Benda yang solat Jumaat pun tak ada, Ustaz. Sampai solat Jumaat pun bahkan jadi isu pula. Yang tu pun insya-Allah nanti kita akan bincangkan sikit sebanyak nanti insya-Allah ya. Ustaz, satu kes, satu peristiwa yang tular di mana walaupun kenderaan polis telah berada di depan mata, bahkan digunakan pembesar suara untuk balik, tapi masih lagi duduk di depan tu. Nasib baiklah polis tak tekan gear 1. Baik Ustaz, nak ceritanya apa? Allah firmankan, ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, kemudian taatlah kamu kepada Rasul dan pemimpin dalam kalangan kamu. Sememangnya dalam situasi genting begini akan ada undang-undang yang dikuatkuasakan ciptaan manusia. Akan tetapi ia masih lagi mematuhi maqasid syariah. Bagaimana tuntutan kita untuk mematuhi perintah ataupun undang-undang ini? Sebab ia bukan direka untuk suka-suka. Ya, sebab itulah kita lihat tuan-tuan dan sidang penonton sekalian. Pemerintah ini yang tidak melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Mengapa kita tidak mentaati mereka? Kenapa kita melanggar? Sedangkan kita lihat tadi ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat pada Allah, Rasul dan juga pemimpin-pemimpin kamu, kata Allah. Sudah tentulah kalau sekiranya kita melihat pemimpin yang adil, pemimpin yang memimpin untuk masalah rakyat, masalah ummah, sudah tentu mereka memikirkan soal kebaikan, keadilan. Tiba-tiba kita sebagai rakyat, undang-undang yang telah digubal pun kita tidak mematuhi. Sudah ada akta dan seumpama dengannya. Tapi kita tidak mengendahkan. Inilah katakan sikap. Kalau sikap kita yang kita zahirkan itu melambangkan ini ego dan sombongnya kita kepada Allah. Bila mana kita tidak taat kepada pemimpin yang adil, bermakna kita sombong dengan Allah dan juga dengan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Allah menyatakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adha'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan illa qalila.
Maksudnya kata Allah, dan apabila datang kepada mereka sesuatu berita mengenai keamanan ataupun kecemasan, lalu mereka terus menghebahkannya, padahal kalau mereka kembalikan sahaja hal itu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang yang berkuasa di antara mereka, tentulah hal itu dapat diketahui oleh orang-orang yang layak mengambil keputusan mengenainya di antara mereka. Dan jika kata Allah, tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan belas kasihannya kepada kamu, tentulah kamu terbabas menurut syaitan kecuali sedikit sahaja, yakni pada orang yang teguh imannya dan luas ilmunya di antara kamu. Ini saya baca ni sebagai satu mafhum ayat, bila mana Allah menyatakan bahawa, nampak, kita kena serahkan kepada ulil amri, pemerintah. Ya, hal suatu kecemasan, hal yang disebut yang berkait dengan keamanan kesejahteraan. Mana tadi keamanan? Polis. Kalau kata polis, yang mungkin hari Ahad ni pula tentera. Semua perintah ini datang daripada ulil amri. Bila ulil amri yang adil, yang taat kepada Allah, so mengapa kita nak bertindak suatu permusuhan pula yang menyalahi undang-undang? Dan bila mana kita menyalahi undang-undang yang diletakkan oleh pemerintah yang adil, maka kita hampir sangat dengan syaitan. Syaitan inilah yang suka hasut manusia supaya apa dia? Terjebak kepada perkara-perkara yang tak baik, yang tak elok. Bukan kata manusia kita, Nabi Adam dan Hawa di syurga. Bagaimana dihasut iblis dan syaitan. Hasut Adam dan juga Hawa. Makanlah kamu daripada buah di pokok khuldi ni. Disebut setengahnya oleh ulama tafsir pokok khuldi. Maka makanlah hasut. Kenapa? Sesungguhnya kamu makan buah ni, maka kamu tidak akan lihat binasanya sebuah kerajaan. Duduk kamu kekal di dalam syurga. Hasutan iblis ni bukan sekarang. Di dalam syurga lagi dah dihasut. Betah lagi sekarang. Bila nak buat suatu khair kebaikan, sudah tentu datangnya ni anasir, unsur yang datang daripada iblis dan syaitan. Lalu masuk ke dalam saluran darah kita. Kemudian dia membisikkan lagi. Akhirnya kesombongan, keegoan, ketakburan kita itu tidak mendatangkan sedikit pun kebaikan dan manfaat, tuan-tuan sekalian. Kerana itu kita rayu pada diri kita dan juga seluruh masyarakat yang ada di seluruh negara. Ayuh, marilah. Janganlah kita bertengkar dengan pihak berkuasa. Janganlah kita bertegang aurat dengan pihak berkuasa sehingga mencabar. Terpaksa pihak keamanan, pihak polis menahan seorang yang tak silap saya di Jitra ke Kedah, di Kedah Jitra, bagaimana satu orang nak menegakkan benang yang basah. Bila mana pihak berkuasa dah larang, jangan sembahyang berjamaah di masjid, di surau. Bukan maksud kita tidak meletakkan tadi keutamaan, dah, bukan macam tu. Sebab itulah bila orang yang alim, bila mana dia bertindak itu, maka dia bertindak di atas keluasan ilmu dan Islamnya itu. Tetapi seorang abid ahlul ibadah, bila mana dilihat tak solat jemaah di masjid, dia melihat itu sebagai satu kemungkaran. Nampak perbezaan mulia orang alim dengan abid. Alim melihat keluasan Islam, abid melihat satu kemungkaran bila tidak solat jemaah ataupun solat Jumaat di masjid. Ini suatu perkara yang perlu kita bezakan. Sangat besar beza alim dan abid alim itu. Alim dengan abid itu very different. Sebab itu keadaan alim ni kita tahu sikit amalan yang dibuat, tetapi pengetahuan dia itu meletakkan keluasan yang ada pada dia, keluasan Islam dan juga pada sudut dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa pentingnya masalah ammah daripada selfish ataupun untuk diri kita semata-mata. Wallahu a'lam. Ustaz, sekejap lagi saya nak tanyakan tentang kisah Sayyidina Umar radhiyallahu an yang mengelak untuk ke Syam sebagai satu ikhtiar untuk mengelakkan ataupun menjauhi daripada wabak. Dan kisah ini telah diangkat oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, iaitu Yang Berhormat Senator Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Dan insya-Allah sekejap lagi Al-Fadhil Ustaz akan ceritakan kisah ini supaya kita sama-sama dapatkan penjelasan dan juga perincikan kisah ini sebagai pengajaran untuk kita, insya-Allah. Cumanya kisah itu diperincikan sebentar lagi. Kita tutup dulu di TV3, sambungannya di TV9 selepas ini. Kita rehat dulu Ustaz ya. Terus setia bersama kami, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.